Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat pagi. Salam Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Kita bertemu dalam program Hayati Quran siri yang ke-436 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini menjadikan kita dapat menghayati kalamullah, dapat untuk memahami kalamullah dan membawa sedikit sebanyak pengajaran daripada kalamullah dalam kehidupan kita. Moga-moga kita lebih melakukan amalan yang diredai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan kepada semua sahabat-sahabat yang saya nampak di ruang komen. Ahlan Aminah Hitam, Nur Hayati Sulaiman, Zaliha Kamaruddin, Nazirah Aziz, Tuan Nur Rahim Sharif, Asna Darus, Zimazdun, Aminah Hitam, Safia Sapian, Nurazia Mukhtar, Zaliha Kamaruddin, Yusuf bin Nurdin, Ana Sukaimi, Nurisa Wan Hasan, Ramlah Dasuki, Ija Rahman, kemudian Nur Aini Abdul Manaf dan juga Siti Zabidah serta Fatimah. Ahlan kepada semua. Adakah suara saya jelas? Sebab saya nampak ada yang sebut sangkut-sangkut. Adakah masih lagi sangkut-sangkut? Mohon maklum balas daripada sahabat-sahabat yang bersama. Adakah jelas ataupun tak jelas? Saya pun tak pasti bagaimana line saya pada pagi ini. Namun saya harap line internet saya adalah okey dan juga elok. Mohon maklum balas daripada sahabat-sahabat. Lalu Puan Nurazia Mukhtar kata daripada Seri Kembangan jelas. Bagaimana pula yang lain? Adakah line internet saya elok? Audio video saya jelas ataupun tidak? Tuan Nur Rahim Sharif kata jelas, sangat jelas daripada Seri Kembangan. Ahlan, mohon maklum balas. Yang ketiga, Syahrif Arifin kata Shah Alam jelas, Remban jelas. Kemudian clear daripada Ummu Syaz, Ija Rahman jelas, Jamilah, AV audio video jelas, Bayan Lepas Pinang jelas, Kota Baru. Kak Zalia kata dah okey, alhamdulillah. Saya harap segalanya adalah jelas. Terima kasih yang memberi maklum balas. Ada daripada Tampin, kemudian ada daripada Lumut Perak, daripada Melaka, daripada Taiping, KL, Ceras serta tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan insya-Allah. Saya mohon maaf jika ada sedikit sebanyak gangguan daripada internet saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Namun harap kita dapat melakukan perkongsian tanpa sebarang gangguan. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Hari ini kita telah tiba pada muka surat yang baru. Kita telah selesai muka surat 153. Lalu mohon sahabat-sahabat bantu catat di ruang komen muka surat 154. Pada surah Al-A'raf, surah yang ke-7, bermula daripada ayat 31.
Mohon sahabat-sahabat bantu catat di ruang komen supaya memudahkan yang join kemudian. Kita berada pada muka surat 154, muka surat baru, surah Al-A'raf, surah yang ke-7, bermula daripada ayat yang ke-31. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang memberi maklum balas yang bersama. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan adanya manfaat dan juga kebaikan untuk setiap daripada kita pada perkongsian pagi ini insya-Allah. Lalu ayat yang ke-31. Apakah ringkasan ayat yang ke-31? Maka dalam tafsir Al-Wasit oleh At-Tantawi, oleh Imam At-Tantawi, beliau menulis ringkasan ayat yang ke-31 yang merupakan seruan yang ketiga daripada 4 seruan pada 2 muka surat ini. Kalau kita perasan pada muka surat 153 dan 154, ada 4 kali Allah menyeru dengan Ya Bani Adam. Maka ini adalah seruan Ya Bani Adam yang ketiga daripada 4 seruan. Dan pada ayat 31 ini, Al-Quran sedang menarik perhatian kita bahawa Allah memerintahkan kepada Bani Adam, kepada manusia, kepada anak cucu Adam pada waktu itu untuk melakukan 2 perkara. Yang pertama, supaya mengambil manfaat daripada perkara yang halal, daripada perkara yang diperbolehkan. Ambillah manfaat. Lalu Allah menyuruh manusia untuk mengambil manfaat daripada makanan-makanan yang halal, daripada minuman-minuman yang halal. Yang kedua, Al-Quran menerangkan pada ayat 31 ini supaya manusia, anak Adam pada waktu itu berhias diri dan menggunakan pakaian yang baik ketika mana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah 2 perkara yang Allah sebut pada ayat 31 di mana Allah pada waktu itu menyuruh manusia untuk mengambil manfaat daripada perkara-perkara yang halal dan supaya manusia mengambil manfaat daripada perhiasan-perhiasan yang ada dalam muka bumi dengan 2 syarat. Apakah syaratnya? Maka kita boleh nampak pada waktu itu dengan syarat tidak ada pembaziran. Maka makan dan minumlah daripada yang halal asalkan tidak ada pembaziran. Berhiaslah dengan perhiasan yang Allah benarkan asalkan syarat yang pertama tidak ada pembaziran. Dan yang kedua, dalam tafsir Al-Wasit menyebut pada waktu itu yang kedua syaratnya adalah dalam keadaan pada waktu itu tidak sombong, tidak takabur, tidak bongkak, yang mana itulah penyebab iblis dikeluarkan daripada syurga. Maka ringkasan ayat 31 seperti mana yang disebutkan tadi adalah pada seruan yang ketiga ini Allah memerintahkan manusia untuk tamattu', mengambil manfaat daripada perkara-perkara yang halal dan daripada perhiasan-perhiasan yang Allah berikan, pakaian yang elok, kenderaan yang elok dan lain-lain. Asalkan syaratnya tidak berlakunya 2 perkara yang Allah tak suka. Itulah dia pembaziran, israf, dan yang kedua adalah sombong, takabur, yang mana memang Allah benci dan sebab yang mana iblis dikeluarkan daripada syurga, sifat sombong dan juga takaburnya. Maka ini adalah ringkasan ayat 31. Jom kita perhatikan ayat 31. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, ataupun dalam kurungan wahai manusia. Sebab itu kata Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala pada perkataan yang ya bani Adam,
Kata Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, walaupun pada zahir ayat ini merujuk kepada orang-orang yang melakukan tawaf pada Baitullah dalam keadaan tidak berpakaian, kerana ayat ini turun berkenaan dengan itu. Pada zaman jahiliyah, masyarakat Arab pada waktu itu melakukan tawaf tanpa berpakaian, selain daripada Quraisy yang memang sentiasa melakukan tawaf dengan pakaian, walaupun ayat ini turun untuk perkara itu. Namun kata Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, sebenarnya khitab ini, seruan ini adalah untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia. Li'annal ibrata bi'umumil lafz la bi khususis sabab. Kerana dalam Al-Quran kaedahnya adalah diambil kira perkataan yang Bani Adam yang merupakan pada waktu itu umum untuk seluruh manusia. Walaupun ada sababun nuzul yang menceritakan khusus seruan ini kepada bangsa Arab, namun ayat ini merujuk kepada semua manusia. Ya Bani Adam, wahai manusia. Lalu ada sababun nuzul untuk ayat ini. Kenapakah ayat ini turun? Maka ayat yang ke-31 bahagian yang pertama ini turun merujuk kepada kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, kerana sebahagian daripada orang Arab ketika mana mereka datang ke Baitullah untuk melakukan tawaf, maka pada waktu itu mereka bertawaf dalam keadaan tidak berpakaian, bugil, telanjang. Lelaki akan bertawaf pada waktu siang dan yang perempuan tidak berpakaian pada waktu malam, kecuali sesuatu yang kecil yang menutup kemaluan sahaja. Itu adalah keadaan orang-orang Arab jahiliyah. Sehinggalah turunnya ayat ini. Maka kenapa mereka tak nak tawaf dengan pakaian? Itu kita dah baca sebelum ini pada ayat yang ke-28. Kerana mereka berkata, la natufu fi thiyabin asainallaha fiha. Kami tak nak untuk bertawaf dalam pakaian yang dengan pakaian itu kami langgar perintah Allah. Maksud langgar perintah Allah, iaitu pakaian itu adalah daripada kadangkala sumber yang mereka ragui daripada mana. Maka pada waktu itu mereka buka pakaian, bertelanjang dalam keadaan tawaf mengelilingi Baitullah. Maka Allah turunkan ayat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya Bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, khuzu, ambillah, dalam kurungan pakailah kamu, zinah, perhiasan-perhiasan kamu. Lalu pakailah perhiasan, pakailah pakaian yang cantik, pakailah pada waktu itu pakaian yang elok milik kamu. Waktu bila? Inda, di sisi, kulli, setiap kali, masjid, kamu ke masjid, kamu ke rumah Allah. Lalu setiap kali kamu nak beribadah, setiap kali kamu nak ke rumah Allah, maka khudhu zinatakum, pakailah pakaian perhiasan kamu, pakailah pakaian cantik milik kamu. Lalu sebab itu di sini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, disebutkan di sini. Sebentar, disebutkan di sini oleh dalam tafsir Al-Wasit Lit-Tantawi berkenaan tentang cucu Nabi Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Maka Hasan bin Ali ketika mana dia nak beribadah, ketika mana dia nak solat ataupun dia nak beribadah, maka ketika mana dia nak beribadah, terutamanya nak pergi ke masjid, maka pada waktu itu labisa ahsana siyabi, dia akan pastikan dia pakai pakaian yang paling cantik, pakaian yang paling indah milik dia. Tak semestinya baru, tapi pakaian yang paling elok. Dia akan pakai pakaian yang paling elok. Maka pada waktu itu ada orang bertanya kepada Sayyidina Hasan bin Ali, wahai cucu Nabi SAW, kenapa setiap kali engkau nak beribadah, engkau nak solat, engkau memakai pakaian yang paling cantik, pakaian yang paling elok? Maka kata Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, kerana Allah telah berfirman, khudhu zinatakum inda kulli masjid, ambillah, pakailah kamu pakaian daripada perhiasan milik kamu ketika mana setiap kali kamu nak pergi ke masjid.
Lalu ini adalah amalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi pengajaran yang kedua. Pengajaran yang pertama tadi adalah pada firman Allah, ya bani Adam, walaupun ayat 31 ini turun disebabkan sababun nuzul orang-orang Arab ketika mana tawaf dalam keadaan bertelanjang. Namun daripada perkataan ya bani Adam yang merupakan umum, sebenarnya seruan ini adalah untuk seluruh manusia. Lalu sebenarnya seluruh manusia dituntut dengan perintah ini. Pengajaran yang kedua yang kita dapat, pentingnya untuk kita mengamalkan ayat ini ketika mana kita nak beribadah, ketika mana lagi-lagi kita nak ke rumah Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita memakai pakaian yang elok. Bahkan memakai pakaian yang paling cantik milik kita. Kerana firman Allah, zinatakum, ketika mana kamu nak pergi ke rumah Allah, pakailah perhiasan-perhiasan kamu. Lagi-lagi hari ini hari Jumaat. Maka dalam kitab-kitab fiqah, para ulama fiqah menyebut antara sunnah Jumaat adalah pada waktu itu memakai pakaian yang paling cantik. Memakai pakaian yang paling cantik. Kalaulah sunnah raya, memakai pakaian yang baru. Lalu pada hari Jumaat digalakkan untuk memakai pakaian yang paling elok, paling cantik. Yang sebaik-baiknya adalah pakaian berwarna putih, kata para ulama. Walaupun tak ada hadis secara khusus berkenaan tentang pemakaian putih, namun diambil daripada ayat 31 ini, setiap kali kita nak beribadah, lagi-lagi ketika mana nak pergi ke rumah Allah, kerana pada ayat ini sebut inda kulli masjid, setiap kali kamu hendak pergi ke rumah Allah, ke masjid, khudhu zinatakum, pakailah perhiasan kamu, pakailah pakaian elok milik kamu. Maka ini pengajaran yang kedua yang kita dapat. Lalu sebab itu setiap kali kita nak beribadah, janganlah pada waktu itu kita pakai sambil lewa. Tapi pada waktu itu, walaupun sebenarnya kalaulah tutup aurat sahaja mencukupi, solat sah. Namun pada ayat ini menuntut untuk kita memakai pakaian yang elok, memakai pakaian yang terbaik, zinah, ketika mana kita nak ke rumah Allah, ketika mana kita nak beribadah. Seterusnya, firman Allah Subhanahu wa taala pada bahagian yang kedua ayat ini, firman Allah, wa kulu, dan makanlah kamu, washrabu, dan minumlah kamu, wala tusrifu, namun jangan kamu melampaui batas. Pada bahagian ayat wa kulu washrabu wala tusrifu, tiga benda ini, makanlah, minumlah, dan janganlah membazir. Pada tiga perkataan ini Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala menulis dalam tafsir beliau, Imam Ibn Kathir menulis, jama'allahu tib, Allah telah mengumpulkan rahsia ilmu perubatan, fi nisfi ayah, pada separuh ayat daripada Al-Quran sahaja. Kalaulah ada yang bertanya apakah rahsia ilmu perubatan, rahsia ilmu perubatan adalah pada tiga perkataan ini, wa kulu washrabu wala tusrifu. Lalu apakah rahsia perubatan seperti mana yang Imam Ibn Kathir catatkan di sini? Kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala bahawa sebenarnya inilah rahsia ilmu perubatan. Makanlah apa yang kamu nak makan, minumlah apa yang kamu nak minum, tapi kena ingat wala tusrifu, jangan berlebihan, jangan melampaui batas, jangan lebih daripada kadarnya. Nak makan silakan, tapi jangan makan berlebihan. Sebab itu kita nampak Nabi SAW mengajar ketika mana makan, bahagikanlah perut kamu kepada tiga bahagian. Satu bahagian untuk makanan, satu bahagian untuk minuman, dan 1/3 lagi adalah untuk udara. Lalu sebab itu Nabi SAW tidak pernah makan hingga kenyang, dan bahkan amalan para sahabat mereka berhenti sebelum kenyang. Kita kadang-kala dah kenyang pun tak berhenti. Makan ni dah sendawa dah kali pertama, terus lagi makan. Sendawa kali kedua, terus lagi makan. Bahkan kadang-kala sampai muntah sekalipun masih lagi tidak berhenti makan. Lalu kata Imam Ibn Kathir, pada ayat ini adanya rahsia ilmu perubatan. Apakah rahsia ilmu perubatan? Adalah tak perlu sakit.
Bagaimanakah tak perlu sakit? Adalah ketika mana makan dan minum tidak berlebihan. Sebab itu kita sangat dituntut untuk berhenti makan ketika mana sebelum kenyang. Sebelum kenyang berhenti makan. Bahkan Nabi SAW amat jarang, kita dah belajar dalam syama'il, Nabi SAW pada satu hari 2 kali waktu makan, Nabi SAW kenyang hatta dengan roti syair sekalipun. Roti syair yang merupakan tepung gandum ataupun tepung yang paling rendah kualiti. Maka walaupun dengan tepung syair sekalipun, dalam sehari tak pernah 2 kali waktu makan baginda Nabi SAW pada waktu itu makan dengan kenyang. Kadang-kala Nabi SAW makan pada waktu tengah hari, tidak ketika mana malam. Begitulah sebaliknya. Maka di sini kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, maka Allah terangkan ilmu perubatan pada separuh daripada ayat. Makan, silakan yang halal. Minum, silakan yang halal. Wala tusrifu, namun janganlah berlebih-lebihan, janganlah melampaui batas. Sebab itu Abdullah bin Abbas, sebab itu Imam Bukhari menukilkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana Abdullah bin Abbas ketika mana menerangkan ayat ini berkata, kul ma syi'ta, makanlah apa jua yang halal yang kamu suka. Walbas ma syi'ta, pakailah pakaian yang halal apa yang kamu suka. Selagi mana kamu tidak melakukan 2 perkara, saraf, iaitu pembaziran ataupun melampaui batas, dan yang kedua adalah sombong. Maka ini adalah teguran yang Allah datangkan dalam Al-Quran, supaya pada waktu itu makanlah berpada-pada. Makanlah berpada-pada. Wala tusrifu, janganlah pada waktu itu melakukan pembaziran. Kenapa jangan melakukan pembaziran walaupun pada yang halal? Firman Allah Subhanahu wa taala, innahu, lalu pengajaran yang ketiga yang kita boleh dapat daripada ayat ini adalah walaupun sesuatu itu adalah halal, makan yang halal, minum yang halal, pakaian yang halal, tetapi sangat-sangat pada waktu itu dituntut untuk mengelakkan pembaziran. Elakkan pembaziran, jangan untuk membazir, jangan membazir. Kenapa jangan membazir? Maka Allah terangkan pada penghujung ayat, innahu, sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak menyukai al-musrifin, orang-orang yang melakukan pembaziran, orang-orang yang melampaui batas. Innahu, sesungguhnya Allah benci, Allah tak suka kepada orang-orang yang melakukan pembaziran. Sebab itu dalam tafsir Al-Wasit dinukilkan ataupun dicatat, fahadhil ayatul karimah, maka ayat yang mulia ini tahdi, membimbing annas, manusia, ila ma yuslihu ma'asyahum, kepada perkara yang boleh mendatangkan kebaikan kepada cara hidup manusia. Apakah dia? Bahawa apabila sesuatu perkara itu adalah halal, makanan yang halal, pakaian yang halal, maka pada waktu itu ambillah manfaat. Sebab itu Allah sebut khudhu zinah, berhiaslah, pakailah. Daripada makan dan minum, kulu washrabu, makan dan minumlah. Apabila sesuatu benda itu halal, maka ambillah manfaat. Namun syaratnya pada waktu itu biduni israf. Seperti mana hujung ayat 31 ingatkan, jangan melampaui batas, jangan berlakunya pembaziran. Kenapa? Sebab Allah tidak suka kepada pembaziran. Ayat ini juga pengajaran yang keempat yang kita boleh dapat adalah bahawa selagi mana pada waktu itu manusia itu sumber hartanya adalah halal, sumber hartanya adalah halal, tak menjadi masalah kalaulah seseorang itu pada waktu itu dia nak memakai pakaian yang cantik, kenderaan yang elok dan cantik dan sebagainya, rumah yang elok dan cantik. Tidaklah pada waktu itu adanya larangan seperti itu. Sebab itu pada ayat yang ke-32 kita akan nampak Allah tanya soalan. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan yang Allah telah halalkan? Kerana ada sebahagian orang pada waktu itu dia mengharamkan benda yang Allah telah halalkan.
Sebab itu pengajaran daripada ini ayat yang keempat, bahawa benda yang halal silakan guna, asalkan tidak sombong dan tidak berlakunya pembaziran padanya. Apabila ada kemampuan, silakan. Apabila ada kemampuan daripada harta yang halal, silakan. Berhias dengan perhiasan yang dibenarkan. Makan dan minum daripada sesuatu yang dibenarkan. Inilah 4 pengajaran yang kita perolehi daripada ayat ini. Sebab itu dalam tafsir Al-Wasit disebut, ayat yang ke-31 ini juga adalah sebenarnya teguran untuk orang-orang yang ekstrim, untuk orang yang melampaui batas ketika mana mereka mengharamkan ke atas diri mereka sesuatu yang Allah telah halalkan daripada makanan-makanan dan juga daripada pemakaian, yang mana ini adalah satu sikap yang dikira sebagai mutanatti'in, kata Imam Tantawi dalam tafsir Al-Wasitnya. Moga-moga bermanfaat insya-Allah. Esok kita akan sambung ayat yang ke-32. Mudah-mudahan adanya manfaat. Jangan lupa untuk memperbanyakkan selawat dan salam pada hari yang penuh dengan keberkatan ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala datangkan manfaat dan juga kebaikan daripada pertemuan ini. Mohon jasa baik sahabat-sahabat, jangan lupa untuk memperbanyakkan selawat dan salam insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, kongsi dan juga sebarluaskan. Dan kepada yang kali pertama jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Mudah-mudahan insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.